Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, iaitulah pada membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada kataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faslun wa min kaidihi amruhum biluzumi zayyin wahidin ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير Baik, fasal termasuk daripada tipu dayanya, yakni tipu daya syaitan, wa min kaidihi, tipu daya syaitan, amruhum biluzumi zayyin wahidin, yakni perintah mereka, yakni perintah syaitan itu kepada mereka, yakni wali-walinya, mereka yang terpedaya dengan tipu daya syaitan, supaya melazimi pakaian yang satu. Melazimi pakaian yang satu maknanya melazimi sejenis pakaian. Biluzumi zayyin wahidin, yakni syaitan mendatangkan tipu daya supaya seseorang itu dia hanya melazimi dengan sejenis pakaian. Biluzumi zayyin wahidin walibsatin wahidah. Ini zayyin wahidin, ini pakaian yang satu, dan juga pakaian yang tertentu yang ditentukan, wa hay'atin wa misyatin muayyanah, keadaan dan juga cara berjalan yang tertentu, muayyanah, wa syaikhin muayyanin atau muayyanin, dan perintah syaitan juga supaya melazimi guru yang tertentu, syaikhin muayyanin, yakni syaikh yang tertentu, wa tariqatin mukhtara'atin, dan perintah syaitan juga, tipu dayanya adalah dia memerintahkan seseorang itu supaya melazimi tariqat bid'ah yang tertentu, mukhtara'ah, tariqah mukhtara'ah ni maksudnya tarikat bid'ah lah, tarikat yang direka-reka, tarikat yang diada-adakan, mukhtara'ah, yang tertentu. Wa yafridu alaihim luzumu dhalik, dia memfardukan, yani syaitan tu memfardukan ke atas mereka, mewajibkan ke atas mereka supaya mereka melazimi hal tersebut, bihaitsu yalzimunahu kaluzumil faraidi, di mana mereka seakan-akan, kita kata, melaziminya seakan-akan melazimi perkara yang fardu, perkara yang wajib. Fala yukhrijuna anhu, maka dia tidak boleh keluar, dia tidak sehingga mereka tidak boleh keluar daripadanya. Wa yaqdahuna fi man kharaja anhu, dan mereka mencela, mengecam orang yang cuba keluar daripada jalan ataupun tarikat itu. Wa yadhummunahu, mereka mencelanya, mengecamnya.
Yakni apa dia? Tipu daya syaitan. Maknanya dia memerintahkan, menimbulkan tipu daya dengan memerintahkan kepada mereka supaya melazimi pakaian yang tertentu, cara jalan, cara bercakap, cara berdiri, cara guru yang tertentu, tarikat mukhtara'ah, tarikat bid'ah yang tertentu. Baju pakaian pun siap ada uniform lagi. Kita tak boleh, kena pakai serban. Wajib pakai serban kumpulan kita. Ni sunnah Nabi. Sunnah tapi diwajibkan. Pelik tak? Ini tipu daya syaitan. Kumpulan kita ni, tarikat kita ni, siapa tak pakai selempang, dia tak ikut tarikat kita ni. Dia tak dapat pahala. Dia buat tariqatin mukhtara'ah. Ini tarikat ni. Libsatin wahidah, zayyin wahidin, pakaian yang pattern pun pattern pakaian sama. Dia kata kena pakai baju hijau saja. Jubah kena jubah hijau saja. Kan, baju kena warna hitam saja. Tak boleh pakai ni. Tok Syekh kena pakai serban warna hitam ni ada maksud dia, warna putih ni ada maksud dia. Murid-murid tak boleh pakai hak serban warna hitam ni, hak serban warna hijau ni maqam yang tinggi. Murid kalau pakai dia derhaka. Pula dah. Dia ada kan? Dia ada pakaian tertentu, zain wahidin dengan selempangnya, hayatin wa mishyatin muayyanah, cara jalan pun dia kena ada cara dia. Syaikhin muayyanin, guru yang tertentu, syaikh yang tertentu. Jangan pergi belajar dengan orang lain. Kena dekat syekh kita ni saja. Syekh yang muayyanin, hak ni syekh tarikat kita ni saja. Jangan dengar daripada ustaz-ustaz yang lain. Jangan pergi belajar daripada mana orang-orang yang kita tak kenal. Disekat anak murid. Nah, ni lagi terang-terang lah. Dia kata jangan belajar dengan Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi jangan belajar. Belajar dengan syekh kita, habaib kita saja. Hak ni lah yang jalan bawa kepada Nabi Muhammad. Hak ni saja. Ni bid'ah. Wa tariqatin mukhtara'ah. Yang tarikat yang tertentu. Zayin wahidin ni, walibsatin wahidah ni, macam-macam lah. Maksudnya pakaian, serban, selempangnya, aksesori-aksesorinya, dengan apa lagi, tasbih, biji tasbihnya. Kena pakai biji tasbih macam ni. Kalau maqam tinggi sikit ni, tasbih dia kena besar ni. Kalau hak maqam yang dah sampai tahap maqam wali-wali ni, hak tu tak apalah nak pakai tasbih besar-besar, nak gantung kat kepala pun tak apa, hak tu dia sampai maqam dah. Pula dah. Wa tariqatin mukhtara'ah. Tarikat yang mukhtara'ah, yang direka-reka. Nak berzikir, kita kena buat malam sekian. Ni tarikat mukhtara'ah. Tarikat ni maknanya jalan, tata cara, etika yang direka-reka, yang tidak ada dasarnya daripada sunnah Nabi ataupun daripada pengamalan daripada manhaj salafus salih. Tak ada. Mana tabi'in hajar macam tu ke? Imam-imam 4 mazhab aja tu tak ada. Mereka buat sendiri. Hari Rabu kena baca zikir ni. Yang ni tarikat mukhtara'ah, bid'ah ni. Hari Khamis kena baca zikir ni, kena baca ratib ni, kena baca ratib ni 1000 kali. Sebelum tidur kena baca ratib ni. Dia letakkan tata cara yang tertentu yang tidak ada sandaran dan dasarnya daripada sunnah Nabi SAW. Buka kitab hadis tak jumpa, buka kitab syarah hadis pun tak jumpa, buka kitab kitab-kitab doa, kitab-kitab da'awat, kitab-kitab dikarang oleh ulama-ulama ahlul hadis, ahlus sunnah pun tak jumpa. Tiba-tiba mari dekat tarikat mereka tu ada amalan ni, buat ni, dapat jadi ni, dapat tu, dapat syafaat Nabi, dapat ni, semua macam-macam mereka dapat masuk syurga, dapat gini. Itulah yang dimaksudkan dengan tariqatun mukhtara'ah. Yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim. Dia letak. Dia sendiri yang letak, tok guru dia letak. Dia kata kalau kita nak selamat kena ikut jalan syekh kita. Jadi syekh tu tak boleh dipersoalkan kan, sebelum ni kita dah bincang kan. Tak boleh dipersoalkan. Tak boleh tanya dalil. Tak boleh tanya daripada mana sumber.
Jangan tanya percaya saja dekat syekh kita tu dia adalah syekh tarikat kita. Sebab tu dia tak bagi mengaji daripada orang lain. Dia kalau tak bagi mengaji daripada orang yang sesat, itu lain cerita kan. Macam kita ahli sunnah, kita tak bagi dengar daripada ahlul bid'ah. Itu lain cerita. Kita ada asas sandarannya supaya hati kita itu terpelihara daripada syubhat dan juga keraguan. Jadi sebab tu kita hanya bataskan kalau nak belajar ambil ilmu daripada ahli sunnah sahaja. Ustaz-ustaz ahli sunnah, bukan ahli punah wal ranah. Kan? Inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Ibn Sirin. Ilmu ini ada agama. Maka lihatlah daripada siapa agama kamu yang kamu ambil. Itu lain cerita. Yang ni depa ni dia letak apa? Syarat. Kalau dah belajar dengan ambil tarikat Syekh fulan, Syekh ini, tidak boleh mendengar, tidak boleh belajar, tidak boleh ambil pengajian ataupun ambil zikir ke apa ke daripada Syekh lain. Hak ni kena lazimi. Jadi macam wajib. Itu yang dia kata, jadi tu. Jadi apa? Dia letakkan zikir-zikir yang tertentu pada hari-hari tertentu. Dan ini juga ada dalam, bukan setakat tarikat-tarikat yang berbentuk kerohanian. Ini juga sudah masuk menyelusup ke dalam sebahagian golongan yang mereka gunakan untuk apa yang mereka namakan sebagai latihan-latihan perniagaan ataupun bentuk-bentuk coaching yang dilakukan oleh sebahagian golongan hari ini yang rata-ratanya terjebak di dalam New Age movement. Maknanya mereka yang menggunakan kanun ataupun kita kata law of attraction dan sebagainya yang ada dalam ajaran New Age movement yang mereka meresap masukkan ke dalam latihan-latihan yang disebut sebagai perniagaan dan sebagainya. Ada juga. Ada. Maknanya mereka join bentuk-bentuk yang persatuan-persatuan ataupun bukan persatuan lah. Dia macam kononnya diadakan perkara tersebut adalah untuk melatih dalam bentuk perniagaan, untuk melariskan perniagaan, latihan-latihan kononnya untuk mencari kekuatan diri, untuk magnet. Ni geng-geng ni lah, geng-geng aura ni, aura positif, magnet menarik duit, magnet itu. Ni semua New Age lah ni, New Age movement. Yang doa dengan kita bayangkan apa yang kita nak, sangka baik dengan Tuhan saja, yakin diri, percaya diri, pejam mata, gambarkan, bayangkan sesuatu yang kita nak, kita akan dapat. Semua ni kita kata adalah bibit-bibit ataupun ciri-ciri yang ada pada ajaran New Age movement yang pada asalnya mereka ambil daripada mereka ambil daripada tarikat Sufi. Maknanya dia punya modus operandi tu macam tarikat Sufi juga. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah orang yang dia join apa kita kata bentuk-bentuk latihan-latihan itu, mereka diikat. Maksudnya sampai tahap dia macam letakkan macam cara-cara tertentu. Zikir-zikir pun dikawal. Ni zikir ni hari Rabu baca, ini hari Khamis baca zikir ni, ini baca ni, kalau nakkan duit tu bertambah lagi, baca zikir ni, buat amalan ni, gini. Ini bid'ah. Siapa kata ni tak bid'ah? Ni bid'ah. Tariqatun mukhtara'ah. Wa yafridu alaihim luzumu dhalik. Mereka memfardukan pula. Syaitan tu menimbulkan tipu daya sehingga syekh-syekh tersebut, guru-guru tersebut memfardukan kepada mereka, mewajibkan kepada mereka melazimi hal tersebut. Jadi bihaitsu yalzimunahu kalzumil faraidi. Jadi mereka pun takut kalau sel mereka tak akan meningkat dan sebagainya, dia pun buat lah. Takut. Jadi dia jadi macam kita kata, ini kita kata perhambaan zaman baru ni, zaman moden. Dia diperhambakan diri dia itu, dia memperhambakan dirinya itu kepada guru-gurunya yang menyeleweng. Maknanya dia jadi macam
lembu yang dicucuk hidung. Maknanya dia ikut saja. Pasal apa? Ini sifu kita cakap. Jangan persoalkan sifu kalau tak berkat ilmu. Sama. Ada dalam geng-geng New Age movement macam tu lah. Jangan, tak boleh petikai sikit pun apa yang sifu kata. Sifu tu Syekh tarikat lah. Dia sama je, dia rebranding je. Dia sama, dia konsep dia sama macam tarikat sufi. Cuma dia tak datang dalam bentuk serban jubah. Yang serban jubah tu jelas lah, tarikat. Yang ni datang dalam bentuk sifu dia pun pakai coat kan, nampak moden, tapi hak benda yang dibuat tu sama. Tariqatun mukhtara'ah, hay'atun wa misyatun muayyanah, syaikhun muayyan, libsatun wahidah, zayin wahidin, pakaian sama. Sampai ada yang anda pernah dengar satu ni dia setiap letak lagi kat dia punya pengikut dia pakaian. Hari Rabu kena pakai baju ni, pergi kerja kena pakai baju warna oranye, aura akan tarik, magnet akan mendekat, magnet positif, aura positif ni, baju ni warna merah ni ada yakin boleh menarik ini, warna biru hari Rabu kena pakai baju ni, kena ini. Maksudnya dia letakkan pakaian yang tertentu dan seakan-akan benda tu kalau tidak dibuat maka akan dicela. Kalau kau tak buat ni, kau macam mana kau nak berjaya? Kau tak ikut cakap sifu, Tok Syekh, macam itulah. Dia tak sama dengan uniform sekolah. Uniform sekolah dia memang pakai tu untuk apa? Untuk seragam kan. Dia tak ada, kita kata benda tu lain cerita. Uniform kerja itu lain cerita. Yang ni dia letakkan dia ada keyakinan yang tertentu. Keyakinan yang tertentu kan. Orang yang pakai uniform sekolah, orang yang pakai uniform kerja, dia tak ada i'tiqad tertentu kan. Tapi yang ni ada i'tiqad yang tertentu. Fala yakhrujuna anhu, maka tak bolehlah mereka itu yang terlibat keluar daripadanya. Wa yaqdahuna fi man kharaja anhu wa yadhumunahu. Ni maksudnya zaman Imam Ibn Qayyim dah ada benda ni. Maknanya tarikat memang ada. Tarikat macam ni zaman kita ni dia moden sikit kan. Dia dah tahu dah dulu orang nampak sangat. Kalau pakai jubah, pakai serban orang nampak sangat kan. Sekarang ni dia pakailah cara moden. Pakai coat kan. Jadi supaya orang boleh terima. Tapi benda yang sama lah. Benda yang sama. Ajak pada taksub kepada tok guru, tok syekh dia, sifu dia. Tak boleh petikaikan langsung. Kalau orang tegur, melenting marah, tuduh macam-macam. Orang tegur sikit tak boleh. Tuduh orang ni, last sekali Wahabi lah. Semua benda salah Wahabi. Kan? Jadi orang yang cuba nak keluar, dia akan dicela. Dia cut lah, kultus. Itulah siapa saja yang dia macam ada satu kes dekat mana, dekat banyak sebenarnya kes-kes macam ni yang dia menggunakan modus operandi latihan kononnya untuk latihan perniagaan. Selalunya dia orang akan guna orang-orang yang padahal ramai je businesswoman yang tak join dia orang punya coaching tu boleh berjaya kan. Tapi dia orang maksudnya cari orang-orang yang desperate, orang-orang yang terlampau nakkan hasil dengan cepat lah. Selalu orang anak-anak muda lah selalu yang kena yang selalu yang kena dengan scam ni. Dia macam scam juga lah. Maksudnya join package ini akan dia akan dapat gini-gini, dia akan naik lagi package. Ada package ni kena bayar puluh ribu kalau kamu nak dapat ini kena scam. Pada hakikatnya kena scam. Ini banyak dah yang berlaku. Kalau tak salah ada satu kes tu dekat mana lah, tak ingat dah. Sama lah, dia macam tarikat kau. Nak keluar tu dia orang akan menggunakan kaedah, maknanya dia orang akan cari mangsa-mangsa yang mereka akan gali kelemahan mangsa-mangsa tu. Dia orang akan cari apa benda titik kelemahan yang ada pada mangsa mereka. Kalau mangsa tu nak keluar daripada kumpulan mereka tu, mereka akan guna kelemahan itu untuk mencelanya ataupun untuk memaksa dia untuk jangan keluar.
Ataupun mereka akan ambil tindakan undang-undang yang bijak sikit, lah. Mereka akan ugut dengan tindakan undang-undang. Kalau kamu keluar kamu cerita ni, kami akan ambil tindakan undang-undang gini. Kami akan hire lawyer gini. Dia ada. Benda tu memang ada, memang wujud. Memang syaitan, memang kita kata ini cara syaitan menyesatkan. Maknanya mereka mencari titik kelemahan mangsa tersebut. Sebab itu kita orang Islam yang bijak, dia tak akan mudah untuk terpedaya dengan perkara-perkara tersebut, kecuali orang-orang yang mudah terpedaya. Sebab itu kalau ada jenis macam tu, kita awal-awal ni kita kena tolak lah. Apatah lagi kalau ada tarikat ni lagi jelas lah. Dia akan bagi letak syarat. Kamu nak belajar dengan saya, kamu tak boleh belajar dengan orang lain. Dia letak syarat nak belajar dengan saya, kamu tak boleh belajar dengan orang lain. Itu bibit-bibit lah. Kamu jangan dengar daripada orang lain, tak boleh. Itu bibit-bibit lah, faham lah. Kenapa dia tak bagi? Kalau dia bawa benda yang betul, kenapa dia nak halang orang untuk dengar daripada orang lain? Dia tak boleh paksa pun. Jadi dia ada kaedah-kaedah dia. Banyak lagi lah. Dia macam ada juga dulu seorang sahabat dia join satu tarikat ni. Sama juga dia orang akan, yang lebih dahsyat lagi, dia orang akan guna sihir. Dan juga mereka akan gunakan ilmu hitam, sihir, jin, untuk memaksa orang tu jangan keluar. Maknanya dia akan sebab tu kita kata dia dah tahu dah titik kelemahan orang mangsa tersebut, lalu mereka akan ikatkan dengan apa? Dengan amalan-amalan syaitan, amalan sihir. So dia akan ada seorang tu dia nak keluar kan daripada tarikat ni, dia tak boleh keluar. So malam-malam dia diganggu, sebab yalah orang syekh tarikat tu pakai sihir. Dia diganggu, dia kata setiap malam dia akan ada datang benda-benda yang pelik-pelik yang akan ganggu dia dan sebagainya, seakan-akan tak bagi dia keluar daripada tarikat tersebut. Tu ada yang sampai tahap tu. Allah musta'an. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini sangat bahaya. Sebab apa? Kalau kita tengok balik, kita kaji tentang tarikat sufi ni, sebab ialah bila kita tengok mereka punya pandangan tentang karamah tak jelas. Sihir dengan karamah pun mereka tak boleh nak bezakan. Macam mana kita nak percaya? Sebab tu mereka kata sihir yang dilakukan oleh tok guru mereka itu karamah. Itu kita kata pelik tu. Kita kata tak boleh kan? Tapi bagi mereka halal. Yalah, minta dekat wali pun boleh, syirik pun boleh. Takat nak amalkan sihir, kacang lah. Sebab tu kita tak. Sebab tu Imam Ibn Qayyim bagi tahu ni benda yang dah lama berlaku. Tariqatun mukhtara'ah. Dia macam kita kata apa, macam gerakan-gerakan sulit ni, gerakan-gerakan yang kita kata apa, gerakan-gerakan yang dia mengikat. Dia macam sama macam kita kata gerakan batiniyah lah, batiniyah. Dia mengikut tu sama, dia konsep dia macam sama juga macam gerakan perisikan macam itu, macam kita tengok perisik yang terlibat dalam apa, kalau macam orang yang terlibat dalam Mossad dan sebagainya, kalau orang tu nak keluar dia akan bunuh. Orang tu maknanya kalau orang tu bukan nak keluar, maksud berpaling tadah, hukuman dia bunuh terus. Macam tu lah. Nak berpaling tadah pun hukuman bunuh dia. Maksudnya depa tak ada, maknanya depa memang macam kita boleh kata juga macam pragmatism. Maksudnya depa tak ada istilah halal haram ni, tak ada istilah takut ke Allah, tak ada. Semuanya boleh berlaku. Matlamat menghalalkan cara. Tak ada apa benda. Maksudnya buat apa sekalipun boleh. Sama juga macam tarikat sufi ni, dia tak ada rasa takut pada Allah sebab semuanya halal. Tok guru mereka tu boleh menghapuskan syariat, gugur syariat daripada dia. Solat pun dah tak wajib atas dia. Taklif syariat tu gugur atas dia. Jadi minum arak boleh, sihir pun boleh, apa semua segala macam semua boleh. Jadi kita kata ni rosak. Tetapi dia adalah peringkat-peringkat dia tak adalah dia akan terang-terangan. Orang yang join secara maknanya yang secara tersusun lah, masuk peringkat-peringkat tu dia akan nampak lah. Bila dah sampai tahap, dia dah sampai maqam dia akan nampak apa dia yang jelas. Tapi awal-awal orang yang join awal-awal ni dia nampak lah benda yang baik, dia nampak lah
penampakan yang elok dan sebagainya, tak paksa dan sebagainya. Tapi bila dah sampai, dia ada beberapa kaedah yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan cara golongan batiniyah ataupun golongan bid'ah ini di kalangan golongan batiniyah. Baik, sebab itu Syekh Imam Ibn Qayyim kata wa yaqdahuna fi man kharaja anhu wa yadhumunahu, dia akan cela, dia akan kecam orang yang cuba keluar. Dia macam baiat lah. Dia samalah baiat. Dia dah ada baiat pada tarikat tu, dia bersumpah untuk mati dengan tok guru tu, mempertahankan tok guru tu, apa sahaja berlaku dia wajib mempertahankan, tak kiralah tok guru dia terlibat dalam benda dosa ke, benda maksiat, benda syirik sekalipun, yang penting dia taat kepada guru itu dengan taat yang mutlak. Lebih daripada ketaatan dia kepada pemimpin lagi, lebih. Sebab itu pemimpin dia, sebab tok guru tu akan bagi syafaat dekat dia, dia percaya yang tu. Wa rubbama yalzimu ahadun mawdi'an mu'ayyanan lis-salati la yusalli illa fi, sampai tahap dia boleh jadi juga salah seorang di kalangan mereka itu akan mewajibkan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan solat, di mana mereka tidak akan melaksanakan solat melainkan dekat situ. Sama tempat tertentu. Dia kata kita nak berzikir tak boleh dekat tempat awam, kita kena pergi dekat ribat kita, tempat kita mana buat atas bukit, pergi kita buat majlis kita bersendirian. Sebab kalau kita buat dekat tempat-tempat awam akan menimbulkan fitnah. Sebab mereka buat benda sesat. Sebab tu mereka tak berani. Kan? Dia kata jangan. Sebab tu kadang sebahagian mereka tu kata jangan rakam. Tapi ada juga terlepas rakaman. Tapi zaman sekarang ni dah banyak terlepas. Menari-nari kan. Lompat-lompat. Hak kena rasuk macam-macam. Dia kata, Imam Ibn kata, mereka akan kadang-kadang boleh jadi mereka akan, salah seorang di kalangan mereka, yang ni syekh-syekh mereka ataupun pengikut-pengikut mereka itu akan menentukan tempat yang tertentu untuk solat, dan dia tak solat melainkan tempat tu. Dia tak zikir melainkan tempat tu. Dia tak boleh. Sebab tu dia takkan pergi tempat-tempat yang dia buat tempat dia sendiri. Kan? Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuwattina ar-rajul al-makana lis-salati kama yuwattinul ba'ir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menetapkan satu tempat untuk solat sebagaimana ia menambatkan seekor unta. Maknanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menetapkan satu tempat tu, maknanya kita kata sini saja yang tempat aku solat, tak boleh tempat lain aku tak boleh solat, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, memfardukan sesuatu yang tidak fardu, kan? Sedangkan tempat solat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa ju'ilal ardu liyal masjidan masjidan wa tahura, wa ju'ilal ard masjidan wa tahura wa ju'ilat liyal ard masajidan wa tahura. Dijadikan muka bumi ini semuanya untuk aku dan umatku masjid, tempat ibadat dan juga tempat yang suci. Maknanya kita tak bolehlah nak tentukan ini saja tempat yang aku kena solat, sini tak boleh, sini tak boleh, situ tak boleh. So Nabi larang. Macam kita meletakkan kita menambat seekor unta. Maknanya seperti kita menambat seekor unta. Baik. Maknanya mewajibkan apa yang tidak wajib lah, kan? Mewajibkan apa yang tidak wajib. Itu yang balik pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa kadzalika tara, samalah macam aku tak boleh pakai baju yang dibuat daripada, aku kena pakai baju yang dibuat daripada benang ini saja. Tak boleh ke? Aku tak boleh makan makanan sekian. So dia mengharamkan sesuatu yang halal. Aku tak boleh pakai baju melainkan baju warna hitam saja. Tak boleh. Sebab dia seakan-akan memfardukan sesuatu yang tidak fardu, sesuatu yang tidak wajib. Nampak? Aku takkan dengar melainkan daripada seorang syekh aku ni saja. Nampak? Seakan-akan syekh dia tu macam Nabi. Kan? Sedangkan syekh dia tu manusia juga. Ada salah, ada silap. Bahkan silap lagi banyak pada yang betul. Bila tok syekh dia tu musyrik, bid'ah lagi. Wa kadzalika tara ahadahum la yusalli illa ala sajadah. Demikian juga kamu akan melihat seorang di kalangan mereka tidak melaksanakan solat kecuali di atas sajadah. Dia letakkan. Tak boleh. Mesti kena solat dengan sajadah. Kalau tak ada sajadah macam tak sah. Ini bid'ah.
Tak faham? Asal solat atas sejadah tu asalnya harus. Asalnya harus. Tapi bila kita letakkan jadi macam wajib, dia jadi bid'ah. Faham tak? Faham tak? Asalnya kita solat atas sejadah asalnya harus. Kan? Tapi bila kita letak jadi benda tu jadi wajib. Mana sejadah ni? Tak ada sejadah. Kalau tak ada sejadah aku tak boleh solat. Kalau tak ada sejadah aku tak boleh solat. Siapa letak hukum tu? Kan? Nabi SAW kata waju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Dijadikan bumi itu tempat solat, tempat sujud dan tempat yang suci. Kalau kamu masuk dekat masjid tu tak ada sejadah, solat je lah kat masjid tu. Dah ada kapet, nak buat apa cari sejadah lagi? Kan? Tapi ni ikut SOP. Oh, ikut SOP kena bawa sejadah. Itu SOP yang manusia letak. Kan? Itu pasal ikut SOP dah. SOP lah. Tapi sekarang ni kamu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kan? Dah kalau dia bawa sejadah lain cerita. Tapi dia berpandangan kalau tak ada sejadah tak boleh solat. Bidah lah. Terfaham tak? Kalau dia bawa sejadah tak jadi isu. Solatlah dengan sejadah dia tu. Tapi dia yakin tak boleh solat kalau tak ada sejadah. Bid'ah. Nampak tak? Bid'ah ni boleh berlaku macam tu pun boleh berlaku bid'ah. Bukan saja setakat dia buat benda baru, bahkan tata cara ibadat. Dia melazimkan sesuatu. Apatah lagi kalau dia kata tak boleh, kalau aku tak pakai sejadah yang khusus yang Tok Guru aku bagi daripada tarikat sekian ni, dia bagi siap sanad lagi, serban pun aku tak boleh semayang melainkan kena pakai serban yang Tok Guru aku bagi dengan sanad dia. Sanad pun semua sanad palsu. Jadi tak sah solat aku. Ini bid'ah lah. Itu maksud Imam Ibn Qayyim. Wa kadzalika tara ahadahum la yusalli illa ala sajadah. Sama lah juga apa? Macam orang yang berzikir, dia kata tak boleh, mesti kena ada biji tasbih. Kalau tak ada biji tasbih aku tak boleh berzikir. Mesti kena ada. Padahal biji tasbih itu tak sunat pun. Tak sunnah pun. Yang sunnahnya dengan ruas-ruas jari kamu. Kan? Ini yang sunnah. Berzikir dengan ruas-ruas jari kamu. Yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan ruas jari-jari kamu itu akan menjadi saksi atas zikir yang kamu telah ucapkan. Kan? Tapi dia letakkan, dia kata tak boleh. Kalau tak ada biji tasbih yang aku dapat daripada Habib sekian, Syekh sekian, dengan sanad dia, aku tak boleh zikir. Aku nak bawa. Bid'ah. Ini bid'ah. Dia meletakkan sesuatu, maknanya jalan dalam agama, seakan-akan jalan agama tetapi sebenarnya tidak berasal daripada agama. La asla lahu minad din. Tidak ada asalnya daripada agama. Nampak? Walam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sajadah faqat. Walam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sajadah faqat. Dia tak tahu ke bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah bersolat atas sejadah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat atas sejadah. Masjid Nabawi apa? Tanah. Subhanallah. Kan? Masjid Nabawi tanah. Nabi tak pernah solat atas sejadah. Nabi tak pernah jadikan sejadah itu sebagai syarat untuk solat. Tapi kita tak katalah sejadah tu bid'ah kan. Dia tak sampai bid'ah, maknanya kita ada sejadah kat masjid, kita pakailah sejadah tu. Tapi kalau tak ada sejadah, sah tak solat? Sah je solat. Tak ada masalah. Dah ada kapet. Dah ada kapet. Kadang-kadang marmar. Sejuk. Sejuk tak tahan lah. Tak apalah letak sejadah. Sebab saya sejuk kan. Tapi kalau dia solat atas marmar tu, sah dia solat. Apa masalah? Kan? Tapi orang kita dia jadi rumit. Tak ada sejadah ni.
Tak boleh, macam tak sah solat. Kadang-kadang orang kan, orang yang dah terbiasa ada sejadah ni, bila sekali dia mai rumah untuk solat, orang tu tak ada sejadah. Tak ada sejadah. Ada kapet. Mana sejadah? Ni sejadah. Tak biasa kan? Ada kapet tu bersih, suci. Solat je lah. Kalau tak ada kapet, lantai saja, solat je lah. Asalkan bersih, suci tempat tu daripada najis, tak ada najis. Kalau ada sejadah, pakai sejadah, tak ada masalah. Bukan kita kata sejadah tu bid'ah. Tapi mewajibkan apa yang tidak wajib. Apa yang tidak wajib. Itu kata Imam Ibn Qayyim tadi. Seakan-akan kalau tak ada sejadah tu, tak boleh solat. Sama macam telekung. Tak ada telekung, orang perempuan macam tak boleh solat. Padahal sepatutnya dia, aurat dia bila dia keluar rumah tu sama macam aurat dia ketika dalam solat. Maknanya dia, pakaian dia tu kalau dia keluar, dia tak perlu cari telekung lah, boleh solat dengan pakaian dia tu. Tapi pasal apa dah jadi budaya dia kena ada telekung. Lepas tu dia pun pakai tak sempurna kat waktu kat luar rumah dan sebagainya. Itu nak kena cari telekung. Kalau tak ada telekung tu macam tak sah solat. Itu macam dia semacam tak sah. Jadi kita kata bukan macam tu. Sama jugalah sebagai orang, kalau tak ada sejadah tu macam macam dia rasa macam tak sempurna solat dia. Nak kena ada sejadah. Sejadah pula nak kena ada gambar Mekah, nak kena ada gambar masjid. Itu lagi. Orang gambar masjid, nak kena masjid cantik-cantik. Sejadah yang hak baldu tu. Khusyuk solat kita ni bukan ditentukan oleh sejadah yang kita pakai, bukan ditentukan oleh pakaian yang kita pakai, kopiah cap apa kita pakai, serban cap apa kita pakai, selempang apa kita pakai, jubah apa kita pakai, bukan. Khusyuk dalam solat itu ditentukan dengan hati kita dan sejauh mana rukun-rukun yang kita jaga, anggota-anggota badan yang kita rukun solat yang perlu kita laksanakan. Syarat-syarat dan rukun-rukun solat itu yang perlu kita sempurnakan. Itu yang menentukan kekhusyukan solat, bukan pada aksesori. Ni kan ada orang dia nak buat apa? Macam-macam sekarang ni, inovasi. Kononnya sujud sejadah yang boleh kira rakaat. Allahu akbar. Punya mengarutnya zaman sekarang konon nak buat inovasi sejadah yang boleh kira rakaat, takut terlupa. Nak jual tu takalluf. Pasal nak jual kan, nak meniaga, ni buatlah macam-macam benda pelik-pelik ni. Ni ada sekarang orang jual sejadah, dia boleh bagi tahu. Sejadah boleh ajak zikir kalau kita lupa dalam solat. Sejadah boleh habaq dekat kita kalau berapa rakaat. Kalau kita rokok, kita sujud, satu rakaat dia bagi tahu satu rakaat supaya kita tak lupa. Allah ni semua ni apa? Tak ada dalam agama macam tu kan. Maksudnya tak disuruh kita inovasi dalam benda macam tu. Tak disuruh. Kan? Banyak lagi benda yang kita ni inovasi ni. Fikir benda-benda yang melibatkan urusan dunia yang jelas-jelas ni. Macam mana nak halang banjir daripada berlaku. Ni buat inovasi, buat jambatan, buat gali apa benda, buat kaji. Lepas tu ni buat bid'ah dalam agama. Itu jadi tak maju-maju tu, duduk dari ke belakang. Buat bid'ah dalam agama ni dia nombor satu. Buat zikir ni, buat zikir tu, buat ni, buat tu. Bab bid'ah dalam urusan dunia tak mau nak bersungguh-sungguh. Itu yang kena kaji lah. Kan, takkanlah setiap kali banjir hak boleh buat apa? Solat hajat. Kita kata solat hajat. Setiap kali banjir buat solat hajat. Baik tak payah jadi pemimpin. Setakat berlaku banjir, solat hajat. Tak, pemimpin dia bukan setakat suruh orang solat hajat. Pemimpin ni dia kena fikir macam mana nak atasi, nak kurangkan kerosakan, kan? Jaga kelestarian alam sekitar.
Jangan nasyid nak tebang pokok je. Balak je fikir kan. Fikir keuntungan. Lepas tu yang merana adalah rakyat. Sebab apa? Sebab pemimpin sendiri yang tidak amanah, tidak tanggungjawab, berlaku korupsi, rasuah. Ini punca dia. Korupsi yang berlaku. Dan akhir sekali yang mendapat kesan adalah rakyat. Mendapat kesan adalah rakyat. Jadi kena fikirlah benda-benda yang kita kata yang bukan setakat bila berlaku bencana, buat solat hajat, buat zikir perdana, buat ni, buat bid'ah dalam agama. Tak. Yang diperintahkan apa? Ya, kembali kepada Allah tapi dengan mengamalkan sunnah. Tadarru' kepada Allah. Muhasabah diri. Sebagai pemimpin ni kena fikirlah. Bukan setakat kalau jadi pemimpin, berlaku bencana suruh solat hajat. Berlaku bencana salah alam. Salah Tuhan. Baik tak payah jadi pemimpin. Kan? Itu bagi dekat orang-orang awam, orang biasa pun boleh suruh, boleh kan? Boleh cakap. Jadi pemimpin ni dia kena fikir tentang maslahat dunia, fikir maslahat tentang apa yang dapat asbab-asbab yang fizikal yang perlu diambil selain daripada kita kata apa yang utamanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tak nafikan benda ni pun kadang-kadang orang sampai tahap tu nak bagi tahu betapa teruknya. Kita boleh tengok skrip dia sama. Berlaku banjir setiap tahun, skrip dia banjir yang teruk, memudaratkan dan sebagainya, skrip dia sama. Salahkan alam sekitar, salahkan Tuhan, salahkan takdir. Memanglah benda tu takdir, tetapi Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, Allah Ta'ala bagi kita iradah, kudrah, kemampuan, istita'ah dalam ruang lingkup yang kita ada untuk mengkaji sebab-sebab yang ada. Kaji kenapa? So Nabi SAW dah bagi tahu dah. So tengok Nabi ajar dekat kita doa kalau hujan lebat, hujan yang memudaratkan, Nabi suruh apa? Baca doa. Kan? Allahumma 'alal manabiti syajar wal 'alal akam wa manabiti syajar. Kan? Ya Allah, minta alihkan apa? Hujan yang memudaratkan itu kepada apa? Bukit-bukit, 'alal audiyah, ke lembah-lembah, bukit-bukit, wa manabiti syajar, hutan belantara, tempat-tempat tumbuh pokok. Itu isyarat daripada Nabi. Nabi SAW dah bagi tahu lah kelestarian alam sekitar tu dari awal lagi. Maknanya apa? Senang je nak faham. Sunnah Nabi ni dia solusi. Kalau kita amalkan sunnah Nabi, tak perlulah nak apa? Nak buat bid'ah yang pelik-pelik ni. Nak buat ritual tolak hujan lah, apa benda lah, solat hajat khusus untuk tolak hujan. Ada yang baru-baru ni apa? Raja Bomoh muncul kembali. Dulu kata bertaubat dah. Taubat apanya? Asyik-asyik panggil. Asyik-asyik pejabat agama yang boleh panggil. Lepas tu lepas gitu je. Tak ada tindakan yang serius. Tu duk buat khurafat lagi ni. Raja Bomoh kat Teluk Intan pula. Allah musta'an. Berapa setiap kali ada benda-benda muncul lah. Dulu apa kes kapal terbang hilang dia muncul. Ni muncul lagi. Ada mana ada backup kuat ke? Sampai tak ada diambil tindakan langsung. Pejabat agama panggil. Kan macam tu. Dia jelas kot orang tu dah berapa banyak kali dah buat benda-benda syirik ni, benda-benda khurafat ni, tapi tak ambil tindakan serius. Tak tahu apa benda yang dia buat. Allah musta'an. Kalau kita ikut sunnah Nabi, doa yang Nabi SAW perintahkan kita baca, Allahumma hawalina wala alaina, Allahumma 'alal akam ala wa manabidi syajar wa 'ala dhirab wa 'ala audiyati wa manabidi syajari. Apa dia?
Nabi SAW ajar kita minta dekat Allah alihkan hujan yang lebat itu ke tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang telah Allah tetapkan secara tabiatnya, itulah tempat hujan-hujan sepatutnya dia berada, bukan di rumah perumahan, bukan di tempat-tempat manusia tinggal yang akan memudaratkan mereka. Maknanya isyarat kepada kita, itulah kelestarian alam sekitar yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Kena jagalah. Lembah, bukit-bukit kena jaga. Maknanya jangan digondolkan habis kerana tamakkan keuntungan dunia, kita gondolkan habis bukit-bukit. Sedangkan bukit-bukit itu tempat tadahan hujan. Hutan belantara, wa manabitish syajar, tempat tumbuhnya pokok-pokok. Hutan belantara tu kena jaga. Jangan semua digondolkan. Jangan semua apa kita kata apa, tamak dengan projek, tamak dengan keuntungan, tak fikir tentang maslahat orang lain, tak fikir tentang rakyat. Habis digondolkan, habis dilincinkan bukit-bukit, hutan-hutan tanpa ada apa pengawasan, tanpa ada kita kata apa batasan. Bukan kata tak boleh langsung kan, tapi kena ada batasan. Sebab itu Nabi SAW dah bagi tahu, jaga alam sekitar lah maknanya. Kalau tak ada tempat-tempat dialihkan hujan itu, maknanya tempat-tempat daripada dimudaratkan tempat-tempat perumahan, kawasan perumahan manusia, tak ada tempat-tempat tadahan hujan tadi digondol habis. Macam mana? Hujan tu nak pergi mana? Kan? Sebab itu kita kata apa? Fikir tentang maslahat dunia. Maslahat kita kata sebagai pemimpin dia kena fikirlah tentang hal tersebut, bukan setakat suruh solat hajat. Bila ni solat hajat, tapi prevention tu tak ada. Dia banyak dah kena baru nak buat. Kan prevention tu suruh jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan buat penyelewengan, jangan korup, pemimpin jangan korup, amanah, tanggungjawab. Wallahu musta'an. Itu yang kena sekat kan. Kena sekat corruption, rasuah. Hal tu juga sebab kita kata negara kita ini ditimpa bencana dan sebagainya disebabkan antaranya adalah apa? Dosa-dosa dan maksiat itu pasti, secara pasti. Dosa-dosa rakyat, dosa-dosa pemerintah. Bukan pemerintah saja berdosa, rakyat pun ada dosa. Sebab pemerintah tu datang daripada rakyat juga. Orang yang sama. Orang yang kritik pemerintah hari ini, esok dia naik sama juga. Tak ada beza, sama juga. Rasuah juga. Kan? Allahul musta'an. Sebab itu kita doakan yang terbaik. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi, wa rubama sajada fit-tin. Kadang-kadang Nabi SAW, bahkan Nabi SAW sujud di tanah. Wa kana yusalli 'ala al-hasir, dan kadang-kadang Nabi SAW solat di atas tikar al-hasir. Wa yusalli 'ala ma tafaqa bastuhu. Kadang-kadang Nabi SAW solat dengan apa yang mudah, dengan keadaan kondisi. Maksudnya Nabi SAW tak merumitkan keadaan. So, Nabi SAW perintahkan umat dia supaya yassiru wala tu'assiru, pemudahkan, jangan persulitkan. Dan Nabi tunjukkan contoh. So Nabi tak pernah kan, kalau orang Nabi masuk solat dekat dalam Masjid Nabawi itu, tak ada pun kapet merah ke, tak ada pun tikar hebat-hebat ke, kan? Nabi SAW sujud dekat tanah, kan? Padahal Nabi itu Nabi. Kalau Nabi pergi dekat rumah sahabat, ada tikar, Nabi solat dekat tikar tu. Nabi tak ada demand, mana ni kapet cantik-cantik sikit ke, aku kan Nabi, kan? Hias-hias sikit ke, tak ada. Nabi yusalli ala mattafaqa bastuhu, maka Nabi SAW akan solat dengan apa dia kita sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang mampu, apa yang memungkinkan. Kan? Fa in lam yakun thammata syai' salla 'ala al-ardi. Kalau tak ada tikar ke, tak ada apa ke, Nabi akan solat atas tanah. Tak ada masalah. Kalau kita hari ni VIP,
kan, VVIP dan sebagainya. Nak kena letak kapet merahnya lagi jalan tu. Sejadah dia sejadah special. Sampai tahap kalau ada yang humble apa, ada juga kan orang yang ni dia tak mau. Tapi ada orang yang dia bukanlah apa, dia ada pangkat jawatan sikit, sejadah dia sama dengan sejadah orang lain. Dia kata kenapa sejadah saya ni nipis macam orang lain, saya ni VIP kot. Pula pertikaikan pula. Kena bagi sejadah. Kan? Itu kita kata tak kena. Tak kena apa kita kata bukan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni kalau dia orang yang berjawatan, ada pengaruh dan sebagainya, dia kena humble kan. Maknanya kena merendah diri. Dia kena contohi Nabi SAW. Kalau orang nak prepare macam pelik-pelik ke, maknanya dia kalau adalah, tapi kalau tak ada dia jangan mempertikaikan ataupun dia menjadikan perkara tersebut seakan-akan wajib. Baik. Kita tengok apa Imam Ibn Al-Qayyim kata. Wa haula'i ishtaghalu bihifdhi ar-rusumi 'ani syari'ati wal haqiqah fasaru waqifina ma'a ar-rusumi al-mubtada'ah laysu ma'a ahli al-fiqh wala ma'a ahli al-haqa'iqi. Mereka itu, kata Imam Ibn Qayyim, sibuk melaksanakan hal-hal yang bersifat formal, bihifdhi ar-rusumi 'ani syari'ati wal haqiqah. Ishtaghilu bihifdhi ar-rusum. Dia hanya sibuk dengan benda-benda yang formality, benda-benda yang kita kata apa, benda-benda yang tak penting pun. Nak kena ni, nak kena pakaian tu kena seragam gini, lepas tu nak kena apa keadaan macam ni kan. Ni ahli bidah macam tu lah kan. Kena pakai apa macam ni. Ni form apa orang panggil rusum, bihifzi rusum. Ni termasuk kita kata macam tarikat-tarikat buat maknanya kena pakaian tu, dia nak kena jaga pakaian tu mesti sama. Orang panggil apa? Formality kan. Formality macam kita kata apa? Jadi macam selalunya orang yang terlibat dalam selalu banyak ni dalam ni lah, yang banyak buang tenaga, buang duit ringgit, banyak benda-benda ni. Bihifzi rusum, nak kena jaga apa? Nak kena upah ni lah, buat selalu samalah apa sajalah macam majlis-majlis rasmi kan, nak kena buat macam ni, nak kena buat macam tu. Majlis kahwin sama, nak kena buat pelamin tu kena macam ni, nak buat kena macam tu. Kek tu kena bertingkat-tingkat, kek tu kena macam ni. Ni bihifzi rusum. Ar-rusum ni macam tu. Maknanya dia hanya sibuk dengan benda-benda yang tak penting pun. Maknanya banyak lagi benda yang lebih penting. Kamu hanya menyibukkan diri dengan benda-benda yang berbentuk formal tadi, bentuk yang kita kata apa, yang hanya menjaga formaliti sahaja semata-mata. Bihifzi rusum 'ani syari'ati wal haqiqah. Jadi melupakan, sehingga dia melupakan syariat dan hakikat. Hakikat maksud tujuan syariat. Masjid, tengok dia punya mihrab tu punya cantik kan, punya cantik mihrab dia tu, tapi khatib baca khutbah pun salah. Macam tu kan, perumpamaan dia macam tu. Kita pergi masjid tu, mihrab dia cantik, naik tu khatib baca khutbah pun salah, dah ada teks pun baca salah lagi. Baca salah bukan baca salah apa, salah baca Quran pula tu. Nampak tak? Mihrab tu cantik lah. Mihrab yang kat masjid tu cantik lah. Sampai kadang-kadang orang duk fokus dekat mihrab tu je. Semayang, tak tengok bawah, tengok atas. Terpedaya dengan keindahan mihrab. Pun untuk imam baca surah Al-Fatihah tak betul. Macam itulah. Maknanya menyibukkan diri dengan benda-benda yang bersifat formal tetapi mengabaikan syariat, mengabaikan hakikat. Masjid dah besar,
Kan? Dana masjid berjuta-juta. Setiap kali Jumaat duk cerita pasal duit. Tapi jemput apa? Jemput artis bagi ceramah. Jemput siapa? Jemput penglipur lara bagi ceramah kat masjid. Orang yang ada ilmu disekat. Tak boleh. Tak dapat tauliah. Penyanyi, pelakon yang baru bertaubat, artis yang baru bertaubat pun dapat terus tauliah. Tak kena sekat, tak kena apa. Orang yang mengaji, betul-betul mengaji agama, bertalaki ilmu agama, orang yang berilmu disekat. Nak jaga hanya rusum, formaliti. Paling daripada syariat. Itulah, itu contoh dia. Buat tilawah Al-Quran setiap tahun. Hebat. Gah. Dia punya apa? Podium dia dengan dia punya hiasan dia. Jemput penyanyi pula. Penyanyi baca Quran. Sedap dah tapi tak faham. Baca Quran tapi dia lah buat benda yang Quran larang. Itu punca dia. Fasaru waqifina ma'ar rusumil mubtadi'ah. Mereka pun terpakulah, menjadilah mereka menepati bersama dengan aktiviti ataupun aktiviti ataupun keadaan-keadaan ataupun rusum keadaan-keadaan yang berbentuk formal tadi yang ditentukan kaedah cara yang tertentu yang bersifat mubtadaah yang bid'ah. Kan? Sama banyak, kita boleh bagi contoh banyak. Nak baca Quran, nak sampaikan dakwah kena pasang muzik. Quran nak bagi sampai kat orang Quran pun kena pasang muzik latar supaya orang boleh terkesan. Buat tilawah Al-Quran, waktu rehat diselang-selikan dengan nasyid. Nasyid pula perempuan menyanyi. Allahu Akbar. Apa kejadahnya? Quran tu tak cukup ke? Hingga memerlukan kepada perempuan, wanita, suara wanita untuk kamu dengar tilawah Quran bagus dah. Tapi diselang-selikan dengan maksiat. Sebab nak jaga rusum, nak jaga. Ini sebab kita dah buat setiap tahun macam ni, tak boleh ubah. Ini sebab apa kita kata susah kalau orang yang dah terikat dengan rusum, terikat dengan formaliti. Setiap tahun kita kena buat majlis ni. Peruntukan yang ada oleh kerajaan bagi kat kita, jabatan kita ni, kita kena habiskan peruntukan tu untuk ini. Buatlah majlis, habis duit dekat situ saja. Benda tu boleh cut cost, habis duit dekat makan minum. Kadang-kadang membazir. Buat terjemah buku. Nak buat terjemah buku pun nak kena apa? Buat majlis. Buang duit dekat situ. Tapi pasal apa? Pasal formality. Kita kena tunjuk ni kita berapa kos kita nak. Kos ni kerajaan dah bagi peruntukan. Ni kos jabatan kita ni kita kena habiskan. Jom. Tak seleweng ke? Seleweng juga kat situ. Habis buat apa? Buat makan minum. Bukan fokus pada projek tu. Hak tu yang jadi banyak benda tak maju-maju negara kita ni. Habis benda-benda yang macam tu. Benda-benda yang buat apa? Konsert sekian. Buat konsert sekian. Itu lagi banyak habis duit. Jemput apa? Zikir perdana. Jemput daripada luar. Mai kita bayar dia 10,000. Buat apa? Main menyanyi je. Baca qasidah, menyanyi, buang duit. Doa khusus. Padahal boleh doa sendiri, free of charge, boleh doa. Tak payah buat ramai-ramai macam tu. Ni bagi upah, bagi puluh-puluh ribu pula dekat orang. Import pula, terpaksa import pula orang luar. Bukannya ulama pun, penyanyi. Itu kita ada rusum al-mubtada'ah. Ni Imam Ibn Qayyim sebut. Zaman dulu macam itulah ahli bid'ah macam tu.
laisu ma'a ahli al-fiqh. Mereka tidak bersama dengan ahli fiqh, wala ma'a ahli al-haqaiqi. Tak, hakikatnya mereka tak bersama pun dengan ahli fiqh, tak bersama pun dengan ahli hakikat. Yang mereka dakwah hakikat-hakikat tu tak, bohong. Fasahibul haqiqah ashaddu syai'in alaihi at-taqayyud bi rusumil wad'iyyah wa hiya min a'zamil hujubi baina qalbihi wa baina Allah. فمتى تقيد بها حبس بها قلبه عن سيره أو عن سيره وكان أحسن أحواله الوقوف معها ولا وقوف في السير بل إما تقدم وإما تأخر كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فلا وقوف في الطريق إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع wata'akhir. Bahkan pada hakikatnya ahli hakikat, yakni ahli fiqh, orang yang betul-betul alim, yang paling membenci hal-hal yang bersifat formaliti yang menyusahkan itu, takalluf, taqayyud birrusumil wad'iyyah. Ar-rusum al-wad'iyyah ni maknanya keadaan ataupun tata cara ataupun peraturan-peraturan yang bersifat formal yang diada-adakan, wad'iyah, yang diada-adakan. Syariat tak perintahkan macam tu. Cuba tengok Nabi SAW, bila Nabi masuk dekat sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Tak ada formality. Maknanya Nabi tak didik para sahabat untuk ikut acuan bangsa-bangsa yang lain. Ataupun kaedah-kaedah ataupun Nabi SAW simple. Sahabat Nabi pun simple. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidur dekat atas tikar hasir, kemudian berbekah belakang dia. Tak ada tempat yang khusus. Tak ada kita kata perkara-perkara yang menghalang dia untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Ini nak jumpa dengan menteri pun susah. Nak kena ini, nak kena itu, nak minta rakyat, nak minta bantuan pun kadang-kadang nak kena ini, nak kena itu. Mujurlah alhamdulillah kita nampak ada yang dipermudahkan. Sebab tu kita minta doa Allah Ta'ala pemudahkan urusan pemerintah apabila mereka memudahkan urusan rakyat mereka. Kan? Bukannya sebaliknya menyusahkan lagi. Baik. Sebab tu dikatakan Imam Ibn Al-Qayyim lagi. Bahkan ahli hakikatlah yang paling asyaddu syai'in alaihi, yang paling benci terhadap taqayyudu birusumil wad'iyyah. Yakni dia terkait, yakni mereka tak suka terikat dengan peraturan-peraturan yang bersifat wad'iyah, ini formal ataupun yang direka-reka. Kerana ianya adalah a'zamul hujub baina qalbihi wa baina Allah, kerana dia adalah hijab yang paling tebal yang akan menghalangnya daripada Allah. Fama tataqayyulu biha habisa biha qalbuhu an sayrihi. Bila ianya terikat dengan peraturan-peraturan yang direka-reka tadi, ini lebih pada tarikat-tarikat lah yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim. Tarikat-tarikat diletakkan peraturan-peraturan yang tertentu. Nak jumpa dengan syekh kena hari sekian ni, nak jumpa syekh nak zikir dengan syekh ni kena dia adalah dia punya peraturan-peraturan dia yang tertentu. Kan, maknanya perkara tersebut akan menghalang dia dengan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia terikat dengan peraturan-peraturan yang bersifat formal tadi, maka habisa biha qalbuhu an sayrihi, maka akan terhalanglah perjalanannya untuk menuju kepada Allah. Wa kana ahsanu ahwali al-wuquf ma'aha, keadaan yang paling kita kata yang sepatutnya yang paling baik adalah dia tidak berhenti
ataupun ahsan ahwali al-wuquf ma'aha wala wuqufu fi siyar atau al-wuqufu fi sayri. Keadaan yang terbaik adalah dia berhenti bersama dengan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya dia berhenti pada apa yang diberhentikan oleh syarak. Dia ikut apa yang syarak tetapkan sahaja. Wala wuquf fi sayri, dan dia tidak terhenti disebabkan di dalam perjalanan dia nak menuju Allah tu, tak terhenti disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat peraturan-peraturan yang ditetapkan tadi, peraturan-peraturan yang bid'ah lah, benda-benda yang bid'ah. Bal imma taqaddumun wa imma ta'akhurun. Sama ada maknanya jalan nak menuju Allah ni tidak ada istilah kita berhenti dalam jalan nak menuju Allah. Dia sama ada kita maju atau kita mundur. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, liman sya'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kamu yang hendak maju atau hendak mundur. Fala wuqufu fi tariq innama huwa dhahab wa taqaddum aw ruju' wa ta'akhur. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim, jadi tidak ada istilah berhenti di dalam perjalanan kita menuju Allah, melainkan yang ada hanyalah apa? Maju, pergi, maju ataupun kembali dan mundur. Sebab tu maknanya jalan-jalan tu ialah maknanya bid'ah ni dia akan menghalang seseorang untuk sampai kepada Allah. Menghalang untuk sampai kepada Allah. Nak dapat doa mustajab kena bayar dekat ustaz dulu. Mana ada, Nak kena upah, kena panggil apa Tok Habib, Tok Syekh tu dulu untuk mai baca doa, jadi tekong doa, barulah doa kita mustajab. Ini bid'ah. Maknanya kita, padahal benda tu kita boleh berjalan terus minta dekat Allah. Kenapa nak perlu minta perantara? Kenapa kita sulitkan keadaan? Kalau kamu nak minta doa yang mustajab, minta terus dekat Allah. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Bangkit 1/3 malam. Doa hari Jumaat. Doa pada ketika hujan lebat turun. Doa kepada sahabat saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu. Doa ketika bermusafir, mustajab. Cari sebab-sebab yang dimudahkan oleh syarak. Kenapa kita nak cari jalan yang susah, jalan yang sulit? Nak berdoa kena upah, nak panggil ramai-ramai buat majlis, buat perdana, kena panggil dulu tekong daripada mana, negara seberang, kena bayar puluh-puluh ribu, barulah apa, seakan-akan benda tu jadi. Nak selawat pun kena upah orang. Nak jadi tekong. Kalau tak puas. Dia apa? Dia ingat apa? Dia ingat Allah Ta'ala tengok kita ni macam tu ke? Oh, kalau ramai-ramai kita doa barulah mustajab. Kalau kita seorang-seorang tak mustajab. Ini apa cara kita? Apa? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Apa sangkaan kamu dengan Tuhan sekalian alam? Kamu ingat Allah Ta'ala ni tengok macam tu ke? Kamu doa seorang-seorang dia tak dengar. Kamu doa ramai-ramai, oh ramai-ramai barulah Allah dengar. Ni kamu dah kiaskan Tuhan dengan makhluk. Sampai ada yang kata apa? Kita buat dulu ada apa seorang dia kata apa? Solat Jumaat itu demonstrasi. Bodoh kan? Dulu kan waktu orang nak halalkan demonstrasi tu, dia kiaskan solat Jumaat, dia kata demonstrasi kita kepada Allah. Baik, kau nak apa? La haula wala quwata illa billah. Apa? Punya teruknya dia punya kias tu. Dia nak halalkan demonstrasi menentang pemerintah, dia gunakan solat Jumaat, dia kata ni solat Jumaat demonstrasi. Nampak tak dia telah salah dalam memahami syariat. Itu yang sama juga macam orang yang dia kata kita buat majlis ramai-ramai ni, selawat perdana apa semua ni, kita harap Allah Ta'ala lebih dengar. Itu yang dia nak buat, solat hajat perdana, solat perdana, solat selawat perdana, zikir perdana. Kita cakap orang kata ni pula kan, tapi betul lah benda tu, kita kata tak betul lah. Kenapa kamu letakkan doa akhir tahun perdana, doa awal tahun perdana, semua nak diperdanakan. Selawat pun selawat perdana, zikir jamaah zikir perdana.
Semuanya benda dia nak, maknanya mukhtara'ah, dia nak ada kan. Nanti kita rusum al-wad'iyah, apa kita kata apa, ishtaghilu bihifzi rusum 'ani syari'ati wal haqiqah. Mereka ni sibuk dengan benda-benda yang tadi, benda-benda bid'ah yang mereka buat tadi, peraturan-peraturan yang mereka letakkan, kaedah-kaedah tertentu yang mereka letakkan, lalu menyebabkan mereka berpaling daripada syariat dan hakikat syariat tu. Kan? Itu yang jadi apa? Nak selawat nak kena bergendang. Dia kata kalau tak bergendang ni, tak ada gendang ni, tak ada irama, dia kata. Bosan. Dia pun buatlah selawat sambil bergendang. Bergendang. Bermain. Ni, lepas tu datang pula orang, kata tak, ini orang tak suka dah, bergendang-gendang ni orang tak suka. Ketinggalan zaman. So kita pakai muzik rock. Buat rock pula. Datang apa? Kaki dangdut. Dia kata aku nak bertaubat. Jumpa dengan Ustaz Murji'ah. Sesat. Ustaz Murji'ah tak tegur dia. Kamu nak bertaubat? Kamu taubat. Saya ni suka dandut. Kamu tak payah tinggal dandut. Dandutkan zikir kamu. Dandutkan zikir kamu. Dia pun buatlah zikir dandut. Allahu Akbar. Itu bid'ah kan? Macam itulah. Orang ni suka macam ni, dia ambil ni. Saya suka menari lah. Kalau dia ikut sunnah, memang tak ada lah menari kan? Jumpalah ustaz ahli bid'ah. Ustaz ahli bid'ah fatwa kan, boleh menari sambil berzikir. Ada, dia pun bawa lah dalil-dalil, bukan dalil syubhat, tak ada dalil pun, tapi dia pergunakan agama. Macam tu kita kata nak berzikir kena macam ni. Itu dipanggil rusum al-wad'iyah. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia zaman yang Imam Ibn Qayyim sebut tu, itulah yang tarikat-tarikat buat lah, banyaklah. Dah ada zaman tu. Zaman kita ni lagilah banyak. Lagilah pelik-pelik. Wa man ta'ammala hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratahu wajadahu munaqidan li hadi haula. Siapa yang betul-betul menta'ammul, memerhatikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirah kehidupan baginda, maka nescaya dia akan mendapati ianya bertentangan sama sekali dengan petunjuk dan tingkah laku mereka itu, yakni puak-puak sufi, puak-puak tarikat tadi, puak-puak ahli bid'ah tadi. Kalau kita teliti betul-betul, hidup Nabi ni simple, very simple, tak renyah. Hidup para sahabat pun very simple, minimalis. Minimalis tu hidup Nabi lah kan. Tak renyah, tak banyak cerewet. Sebab itu kata Syekh Imam Al-Qayyim, fa innahu kana yalbisul qamis taratan. Kadang-kadang Nabi SAW dia akan pakai qamis, yakni pakai baju jubah yang biasa, baju yang orang biasa pakai, qamis. Kadang-kadang wal qaba'i taratan, kadang-kadang dia akan pakai apa? Al-qaba' ni dia macam sejenis jubah jugalah kan. Wal jubah Nabi pakai, wal izar Nabi pakai kain, wal rida kain yang tutup bahagian atas. Dia tak macam, dia bukanlah macam selempang yang ada zaman sekarang ni kan. Dia memang kain macam umrah, macam kain ihram tu, rida dengan izar. Kadang-kadang Nabi pakai begitu, simple. Kadang-kadang Nabi pakai jubah. Kadang-kadang Nabi pakai baju yang ada baju yang cantik-cantik juga, kadang-kadang Nabi pakai. Wa yarkabul ba'ir wahdahu. Nabi SAW kadang-kadang akan naik unta seorang-seorang naik unta kan, secara bersendirian. Wa murdifan li ghairihi, kadang-kadang Nabi SAW akan boncengkan orang lain bersama Nabi. Wa yarkabul al-furs musrajan wa uryanan. Nabi SAW akan naik kuda, kadang-kadang berpelana, kadang-kadang tidak berpelana, tanpa pelana. Uryanan maksudnya kuda tu dalam keadaan telanjang, maksudnya tak ada pelana. Musrajan maksudnya ada pelana. Wa yarkabul himar, kadang-kadang Nabi naik himar. Wa ya'kulu ma hadar, Nabi makan makanan yang terhidang.
Bangkit-bangkit pagi, tanya isteri baginda, ada makanan tak? Tak ada makanan. Tak ada makanan, kalau itu aku puasa. Tak ada marah-marah, tak ada maki hamun. Kalau macam tu aku puasa. Simple. Hidup yang very simple. Kan? Wa yajlisu 'alal ardi taratan. Kadang-kadang Nabi duduk atas tanah. Kan? Duduk atas tanah. Wa 'alal hasir taratan, kadang-kadang atas tikar. Wa 'alal bisat taratan, kadang-kadang atas apa kita kata bisat ni macam kapet ataupun cushion kan, macam sofa atau bisat ni maksudnya kapet ke ataupun sofa ataupun bantal macam sofa lah kan. Wa yamshi wahdahu taratan, kadang-kadang Nabi berjalan seorang-seorang. Wa ma'a ashabihi taratan, kadang-kadang berjalan dengan sahabat dia. Sahabat-sahabat dia. Wa hadiyuhu 'adamu takallufi wa 'adamu taqayyudi bighairi ma amarahu bihi rabbuhu. Fa baina hadihi wa hadi haula'i baunun ba'id. Maka petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada padanya takalluf, maknanya memberat-beratkan diri. Dan tidak ada juga taqayyud bighairi ma amarahu bihi rabbuhu, tidak ada juga dengan keterikatan dengan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Maka antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan tingkah laku mereka itu ahli bid'ah, puak-puak sufi tarikat ini, baunun ba'id, ada perbezaan yang sangat jauh, tak sama. Cuba tengok orang zaman ni. Baru ni ada sahabat kita tanya hukum bonding janggut. Tahu bonding janggut? Ana dulu pun tak tahu, tak tergambar ada orang yang boleh bonding janggut. Tapi baru-baru ni orang duk bising, ana pun tak tahu kenapa. Kenapa orang tanya ana pasal isu. Ana ingat dulu di bonding ni rambut je kan. Ada orang yang di bonding janggut. Dia tanya kita soalan, tapi ana tak jawab lagi. Nanti insya-Allah kalau ana rajin, ana ada mesej, ana tengok macam tu lah. Tak jawab lagi. Tapi petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang janggut bagi orang lelaki lah. Nabi kata apa? U'ful liha wa qassus syawari. Ini petunjuk yang jelas. Nabi kata u'ful liha maknanya utruku al-lihyatakum. Yakni u'fu maknanya biarkan janggut kamu. Nabi tak kata suruh buat benda-benda yang orang faham sekarang. Kan? Biarkan janggut kamu maknanya biarkan dia tumbuh secara fitrah. Secara fitrah. Maknanya biarkan. Kerana janggut bagi lelaki adalah sesuatu perhiasan. Maknanya kalau janggut kamu ada macam tu, sikit maka sikitlah dia. Jangan kamu takalluf, kamu pergi ambil benda-benda yang pelik-pelik, kamu letak nak bagi janggut tebal. Itu pun dimakruhkan oleh sebahagian ulama. Tak boleh. Apatah lagi kalau kita bonding janggut tu. Maksudnya janggut tu bagi jadi orang panggil apa? Jadi lurus. Yang tu dia boleh masuk dalam kategori syuhrah. Sebab tu mana ada kita tengok ulama-ulama yang buat macam tu. Yang ada hanya juhala. Anda pun tak pasti kenapa orang tanya soalan ni. Anda pun tak ikuti perkembangan, tapi tak boleh lah. Kalau janggut panjang, maknanya kita biarkan janggut tu. Kan, kalau ada sebahagian ulama yang haruskan untuk dia bukan trim, dipanggil untuk kerat hanya waktu umrah kan. Perbuatan Ibnu Umar tu hanya segenggam. Bikafin. Ini dengan satu genggaman. Maksudnya untuk itu pun ketika umrah tu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi yang rajahnya ketika umrah. Maknanya Ibnu Umar dihimpunkan antara taksir dengan tahliq. Dia nak himpunkan dua perintah Nabi SAW dan perintah Allah, muqassirin, muhalliqin. Muhalliqin dan muqassirin. So Ibnu Umar dia nak himpunkan dua. Dia taksir maknanya dia kita kata apa, taksir ini botakkan kepala kan. Taksir dengan tahliq maksudnya cukur. Kan lepas buat umrah, lepas kita tahallul, maka disunnahkan untuk orang lelaki untuk tahliq ataupun taksir. Jadi Ibnu Umar dia ijtihad dia nak himpun dua-dua.
tahliq dengan dia apa? Cukur rambut dia. Taksir ni tak boleh, janggut tak boleh cukur kan? Tak cukur. Jadi buat apa? Taksir. Sebab tu dia ambil segenggam, dia potong segenggam daripada janggut dia. Yang tu saja yang dibenarkan. Ada pun tahliq tak boleh haram. Maksudnya lelaki kalau dia shave dia punya janggut tak boleh. Sebab bertentangan dengan perintah Nabi SAW suruh u'ful liha. Trim boleh tak? Trim sebenarnya tak boleh. Trim pun tak boleh sebenarnya. Kecuali kalau ada masalah kulit. Kalau dia ada masalah kulit tu lain cerita. Maksudnya itu kita kata situasi yang khusus. Tapi asalnya orang lelaki dia tak boleh. Baik trim tak boleh. Bonding boleh tak? Bonding pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi suruh u'ful liha. Nabi tak suruh buat benda yang boleh keluar daripada fitrah. Sebab bonding janggut dia keluar daripada fitrah. Sebab janggut dia bukan untuk dia kena faham tak? Maksudnya orang sahabat Nabi, tabi'in apa semua, kita tak pernah dengar ada riwayat yang sebut mereka macam zaman kita ni dah macam-macam sangat. Bila orang mungkin kita dah terpengaruh dengan apa? Budaya barat, tak tahulah kan. Orang barat anda pun tak pernah terbayang ada orang bonding janggut. Sebab anda tengok orang kafir pun dia orang biarkan janggut. Kalau dia orang yang simpan janggut dibiarkan. Kalau dia trim pun trim sikit-sikit je. Tapi kalau bonding janggut tu dibagi lurusnya, itu mukhalafatus sunnah, bercanggah dengan sunnah. Jadi kalau nampak orang yang bonding janggut tu maknanya tahu bukan ahli sunnah. Sebab kalau ahli sunnah dia akan biarkan janggut. Kalau setakat dia rapikan janggut dia, maksudnya dia macam kalau dia berpegang dengan apa untuk pendekkan sikit tu lain cerita. Tapi asalnya tak boleh kan? Tak boleh maksudnya cukur lagi tak boleh lah. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi sebab apa kita nak bagi tahu ni? Maksudnya petunjuk Nabi ni simple, ringkas. Jadi Nabi SAW kadang-kadang Nabi sikat rambut, kadang-kadang Nabi tak sikat rambut. Faham tak? Kadang-kadang ada waktu Nabi sikat rambut, kadang-kadang Nabi tak sikat rambut. Ini dalam hadis An-Nasa'i atau Abu Daud. Kita belajar. Hidup Nabi ni simple, very simple, minimalis. Baju yang apa Nabi ada, Nabi pakai. Dan sebab itu Ibnu Qayyim kata, Nabi jauh daripada bentuk takalluf. Sahabat pun sama. Makan, minum, hidup Nabi simple. Apa yang ada dipakai. Sebab kita bukan hidup ni untuk untuk 24 jam dengan penampilan kita, betul tak? Duduk sibuk depan cermin, tengok nak pakai apa ni, nak pakai tak. Itu bukan cara hidup Nabi. Bukan cara hidup orang-orang pengikut-pengikut Nabi. Mereka very simple. Apa yang mereka ada, mereka pakai. Apa yang mereka tak ada, mereka tak pakai lah. Dan mereka tak pernah memberat-beratkan diri. Zaman sekarang yang menjadi rumitnya bila yang jadi tak cukup, yang jadi banyak sara hidup tu jadi tak cukup. Sampai ada yang kata duduk dekat KL puluh-puluh ribu pun tak cukup. Bukan pasal tak cukup apa, pasal kemahuan kita tu terlampau banyak dan macam-macam sangat. Kadang-kadang kasut ada 3-4 kasut ni, kasut untuk ni kan. Baju pula ada itu banyak kan. Lepas tu kos untuk kalau rambut lagi kos dia nak pergi ni rebonding rambut. Bayangkan rebonding janggut lah, memanglah kaya tapi rebonding janggut buang duit. Kan? Tak sepatutnya kamu habiskan duit kamu dengan semata-mata kamu nak nampakkan diri kamu cantik. Itu bukan sunnah Nabi, bukan petunjuk Nabi. Ya, petunjuk Nabi SAW, kadang-kadang Nabi akan pakai pakaian yang cantik. Nabi tak larang. Kita nak pakai, kita tunjukkan asar rahmat Allah, asar nikmat Allah kat atas kita. Pakai baju cantik-cantik, pakai kasut cantik-cantik. Nabi tak larang. Bahkan Nabi SAW suruh kita syukuri nikmat Allah. Tetapi bukan itulah 24 jam hidup kita. Sebab tu balik baca Nabi kata tadi. Macam Imam Ibn Qayyim kata tadi. Apa yang ada, kadang-kadang Nabi pakai macam ni, kadang-kadang Nabi pakai macam tu. Kadang-kadang. Maksudnya hidup very simple.
Yang jadi orang kita ni pasal dia ikut petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi. Kan? Maknanya pelik-pelik sekarang kan. Pasal janggut tu first time mana dengar. Mana pun tak tahu. Tapi tak boleh lah maknanya bonding janggut tu tak boleh. Bukan sunnah lah. Mukhalafatus sunnah. Bahkan dia boleh masuk dalam syuhrah. Maknanya janggut yang kita, kalau kita buat tu pelik-pelik janggut ni, dia termasuk dalam, bukan sunnah lah. Janggut tu tak salah. Cara kita. Maknanya cara kita berinteraksi dengan janggut tu. Sebab tu hukum hakam janggut ni ulama karang kitab. Salahnya Syekh Ali Ar-Razihi ada kitab. Kitab dia tajuk Jami'ul Sahih fi Ahkamil Lihyah kalau tak salah. Bagus kitab tu. So, orang lelaki kena tahu janggut ni, kalau kita dah ada janggut, asal bagi janggut kita biarkan. Tak kira lah, biarkan. Biarlah orang nak kata pengotor ke apa, tapi biarkan janggut. Orang hari ni bukan boleh pakai kan, pasal dia pun dah lari daripada fitrah kan. Kalau kata geli lah apa, itu lantak lah. Kami nak ikut sunnah Nabi kan. Jadi, biarkan janggut. Kalau kita janggut seceput lah. Tak perlu pun pakai tonik-tonik apa semua tu takalluh. Kalau ada janggut tebal, lebat, okey, rapikan. Rapikan maksudnya jagalah. Tapi tak perlulah sampai bonding tu. Nak kena lurus kan. Pelik tu orang tengok. Itu dia panggil syuhrah. Sebab ada benda yang asalnya sunnah, dia boleh jadi bid'ah kalau kita buat hay'ah dia, keadaan dia tu kita bercanggah dengan petunjuk Nabi. Sebab Nabi tak perintahkan untuk kita buat benda itu. Nabi suruh biarkan. Itu kenapa benda janggut pun boleh jadi bid'ah kalau kita tak ikut sunnah. Jangan ingat bid'ah ni hanya amalan yang bersifat ritual. Tata cara kan, pakaian, penampilan kita pun boleh jadi bid'ah kalau kita tak ikut sunnah betul-betul. Baik, jadi yang rasa cukup setakat itu. Kan? Kalau kita tengok pasal ahli bid'ah ni banyak lagi lah kan. Pelik-pelik dia tu. Dia janggut dia apa? Ada setengah ahli bid'ah ni janggut dia cukur. Serban dia jaga, serban wajib. Janggut tak wajib, janggut sunat je. Dia tukar. Itu kita kata rusum bid'ah tadi tu, banyak menukarkan sunnah. Kita kata menjadikan bid'ah itu menjadi seakan-akan sunnah, menjadikan benda yang tak wajib jadikan wajib, dan itulah kita kata hakikat bid'ah. Banyaklah benda. Baik, jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan bincangkan pula pada tipu daya syaitan yang berikutnya, itulah tentang was-was. Tentang was-was dalam taharah, dalam bersuci dan juga solat. Kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan. Baik, tak ada soalan. Baik, jadi naktafi bihadzal qadar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.